لا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah meningkatkan darjat serta kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insya-Allah taala pertemuan kita hari ini adalah masuk kepada surah yang baru, iaitu suratul Jin. Ya. Haji Mahfuz? Surah Al-Jin ya. 572. Suratul Jin. Baik. Kita sama-sama membaca daripada awal suratul Jin, mengambil keberkatan ayat Quran. 572 juzuk 29. 572 juzuk 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه
kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dikasihi sekalian, sambungan kita pada hari ini adalah pada surah yang baru, iaitu Suratul Jin. Suratul Jin ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada membicarakan beberapa kisah yang berlaku pada keadaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi lebih jauh dengan kisah ayat Quran, saya nak bawa dulu kepada terminologi bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dengan perkataan jin. Perkataan jin ini biasanya bila digunakan jim dan nun menunjukkan sesuatu yang tidak kelihatan atau tidak dilihat. Okey, Jumafus. Bila sebut jin, maknanya adalah makhluk yang halus, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan tidak dapat dicerapi dengan panca indera yang kasar. Kalau ada mata halus, boleh nampak. Tapi mata kasar, tak nampak. Dan setiap pecahan daripada perkataan jin macam tu juga. Contohnya janin. Janin nampak tak dengan mata kasar? Tak nampak sebab dia dalam perut. Melainkan gunakan scanner baru boleh nampak. Scan dekat klinik. Majnun. Laila Majnun. Majnun tu apa? Gila. Gila tu nampak tak? Orang gila nampak? Gilanya. Gilanya kat mana tuan? Tak nampak. Majnun. Jin, janin, majnun. Jannah. Syurga. Nampak tak sekarang? Setiap patah perkataan daripada jannah atau jinnah biasa sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata kasar pada waktu ini. Okey, tapi di akhirat nanti mungkin jelas, mungkin nyata dan sebagainya. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum lagi kita masuk ayat Quran, kita ambil pengenalan dulu tentang jin. Jin ini adalah saudara kita yang mukallaf. Maknanya makhluk Allah yang diciptakan ini ramai, banyak, bukan ramai, banyak. Pokok, batu, sungai, awan, besi, tanah, kucing, ayam, ikan. Tapi semua mereka tidak mukallaf. Kecuali manusia dan jin. Sebab itu lembu tidak boleh dimarah kerana tak sembahyang. Atau tak boleh dirotan kerana tak tasbih. Tetapi dua golongan ini akan dikenakan denda kalau tidak taat. Iaitu manusia dan jin. Kerana kedua golongan ini boleh menjadi mukallaf. Iaitu mereka yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab dan hukum ke atas mereka setelah akil dan baligh. Manusia bila baligh jadi mukallaf. Betul? Jin bila jadi mukallaf? Apa Haji Tirmizi? Haji Tirmizi jawab betul dan. Sejak dia dilahirkan, dia mukallaf dah. Kerana dia tak macam manusia. Keluar air mani atau tak ada. Okey, dia tak macam tu. Jadi dia terus mukallaf. Itu adalah tabiat atau sifat daripada jin. Yang kedua, ada sebagian ahli tafsir, wallahu alam, yang menyebutkan manusia ini bernasab keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Manakala jin berketurunan daripada iblis.
Katanya begitu. Adapun ayat Quran menegaskan bahawa iblis itu adalah satu bangsa jin. Allah sebut dalam suratul Kahfi, wa an kana minal jin, surah Kahfi ayat 50 ke ayat 49. Okey, Allah Taala sebut. Okey. Menunjukkan mereka adalah bangsa daripada jin. Iblis daripada jin, maknanya jin adalah keturunan daripada iblis juga. Maknanya dia adalah satu nasab yang hampir sama. Baik, sebagaimana manusia itu memiliki puak Islam dan kafir, beriman dan fasik, macam itulah kumpulan jin, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang fasik. Sama, yang murtad ada, sama macam kehidupan manusia. Yang baik ada, yang jahat ada, yang Islam ada, yang kafir ada, sama sebiji. Itu adalah alam jin. Jin ini pula tuan-tuan, dia bebas hidup dan merayap cepat, tidak seperti manusia yang ada tubuh kasar dan fizikal. Jadi kita payah nak pergi mana-mana. Nak pergi Kelantan, kena naik kereta expander, jalan jauh, baru kita sampai. Okey. Jadi tuan-tuan, contohnya, adapun makhluk yang ringan seperti angin itu, dia mudah ke mana-mana. Itu perbezaannya. Di sinilah sebenarnya sedikit keistimewaan manusia yang dipakaikan dengan tubuh, lalu mereka dapat menikmati pelbagai nikmat yang Allah ciptakan sebab ada tubuh, sebab ada fizikal, berbanding dengan angin, berbanding dengan sesuatu yang halus. Tapi itu adalah satu perkara yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam suratul Isra. Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Macam mana kemuliaan itu berlaku? Kami telah perjalankan dan angkut mereka di langit, di lautan dan di daratan. Maknanya apa je? Kita boleh buat kapal laut, berjalan naik atas kapal laut. Itu tak berlaku kepada jin. Naik kereta, naik motor, ada kenderaan yang boleh diangkut ke sana dan ke sini. Itu tak berlaku kepada bangsa jin. Jadi tuan-tuan, ini perbezaan kita dengan mereka. Dari sudut mukallaf sama, tapi dari sudut tabiat hidup tak sama. Yang seterusnya, kita tak dapat melihat dia, dia dapat melihat kita. Itu Allah jadikan dengan hikmah. Tuan-tuan, ingat, Allah jadikan dengan hikmah. Allah sebut dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan puak-puaknya dapat melihat kamu, sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka. Tak dapat lihat, hikmah. Jangan ngada-ngada nak minta lihat. Sekarang tuan-tuan nak buang air besar pun tak senang. Nak buang air kecil pun tak senang. Nak tukar baju pun tak senang. Nak bawa cucu pun tak senang. Tuan-tuan, baru nak buka baju kat bilik, tengok atas, oi, ada tengah tengok 3 ekor. Jadi, tak jadi. Jadi, bagusnya kan tak nampak hikmah. Itu hikmah. Baik, satu. Kemudian, tuan-tuan, kita kena ingat. Bezanya pula, ini beza dia, Haji. Mereka yang kafir daripada kalangan jin dinamakan syaitan. Kerana perkataan syaitan itu dalam bahasa Arab artinya yang degil, selalu langgar peraturan. Sebab itu orang manusia yang degil, yang langgar peraturan selalu dipanggil syaitan. Setan betul. Betul tak? Okey? Sebab itu golongan yang kufur dan degil dan ingkar di kalangan jin dipanggil syaitan. Boleh faham kan? Okey, dia dipanggil syaitan. Maka syaitan daripada kalangan keturunan jin. Yang kufur, yang ingkar, yang degil, yang jahat. Yang beriman, ada. Yang baik, ada. Ada yang beriman. Yang ulama, ada. Dukun, ada. Bijak pandai, ada. Itu semua macam manusia.
Nah, yang jahat di kalangan mereka dinamakan sebagai syaitan. Cuma bezanya apa tuan-tuan? Dia boleh menyelinap masuk ke dalam tubuh manusia dan perbuatan itu adalah salah dan menyalahi undang-undang tubuh alam manusia dan undang-undang tubuh alam jin. Ya, tuan-tuan? Tapi itu kebolehan yang mereka ada kerana mereka halus. Dalilnya, Nabi SAW satu ketika berjalan dengan isterinya yang bernama Safiyah binti Huyai. Nabi berjalan dengan Safiyah. Biasalah pakai niqab ataupun pakai hijab. Okay, pakai jilbab. Bila berjalan, berselisih dengan dua orang lelaki. Selisih, jalan tu selisih macam ni. Tuan-tuan. Lalu Nabi pun berhenti, Nabi panggil dua orang tadi. Sekejap, sekejap. Bahasanya macam tu lah, tuan. Mari sekejap. Dia kata, ini wanita ini adalah isteriku Safiyah, Nabi kata. Lelaki tadi kata, ya Rasulullah, takkanlah kami nak sangka buruk. Faham tak? Takkan kami nak sangka buruk. Nabi kata, iya, betul. Sekarang tidak. Tapi syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia dengan perjalanan darah. Maksudnya apa? Nanti kamu dah jalan jauh, dia masuk dalam tubuh kamu, dia main. Dia kata, tadi Nabi dengan siapa? Orang mana? Siapa? Lepas tu buatlah fitnah ke belakang. Jadi awal-awal Nabi kata, ini siriku, selesai dah. Jadi kalau datang pun, kamu boleh templak dia. Itu di antara kebolehannya. Tuan-tuan ingat, itu pernah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi sebut itu, sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia dengan perjalanan darah. Ingat? Sebab itu buat bekam yang bagus, tuan. Sebab apa? Kot-kot dia ada dekat jalan darah tu, tuan-tuan sedut dia, lepas tu buang. Cantik lah, tuan. Okay? Jadi itu satu. Hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian, syaitan ataupun jin ini dengan makhluk yang berbeza ada tabiat hidup yang tak sama dengan kita, iaitu makan. Kita makan nasi chicken chop, lamb chop, nasi minyak dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, mereka makan daripada perkara-perkara yang khusus bagi mereka. Khususnya adalah tulang-tulang yang terbuang atau yang dibuang. Dengan itulah di dalam fiqh Islam tidak dibenarkan seorang Muslim beristinja menggunakan tulang. Kata Nabi, biarkan tulang itu jangan diambil untuk istinja kerana ia adalah makanan saudaramu di kalangan jin. Jadi tuan-tuan, dagingnya kamu dah makan, bagilah dia tulangnya. Ini tulang pun nak makan. Buat sup tulang. Ya Latif. Satu. Itu yang seterusnya. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sikit je tuan-tuan saya nak sebut ke apa orang kata tambahan maklumat terhadap perkara ini ataupun hal ini. Hadirin semua, mereka boleh berubah dengan perubahan-perubahan tertentu. Faham tak? Dia boleh berubah jadi ular, boleh berubah jadi kala, boleh berubah jadi agaknya burung gagak, boleh berubah jadi merpati hitam, boleh berubah jadi apa, saya tak pastilah, tapi boleh berubah. Itu sifat yang mereka ada. Bahkan boleh berubah menjadi manusia. Berlaku di zaman Nabi SAW, mereka berubah menjadi orang untuk curi kurma dekat Baitul Mal. Ingat kisah tu? Saya dah ulang banyak kali dah. Tuan-tuan, Abu Hurairah tangkap dia. Boleh tangkap, boleh pegang. Abu Hurairah tangkap dia. Tuan-tuan, itu adalah sifatnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kata, mafhum hadis tuan-tuan, bila masuk ke rumah kamu binatang seperti ular, macam itulah tuan-tuan, sebutkan kepadanya 3 kali amaran. Okey, sebut 3 kali amaran. Keluar. Kamu tak dibenarkan masuk, keluar. Kod-kod kita tak tahu siapa tuan-tuan. Berikan amaran kali kedua, keluar. Kalau tidak nanti aku bertindak agresif ataupun aku pukul kamu. Keluar. Tuan-tuan, kalau dia memang ular, dia tak faham bahasa kita, dia mengular je kat situ. Tetapi kalau dia bukan ular ataupun perubahan, dia mesti faham bahasa kita.
maka pada waktu itu tindakan yang kita lakukan, kita tidak bersalah. Setelah amaran diberikan, sebab rumah aku. Faham? Rumah kita. Maka siapa yang masuk dikira bersalah tanpa izin. Boleh tuan-tuan? Baik. Dia boleh berjadi macam tu. Jadi tuan-tuan dibenarkan untuk halau, pukul atau buatlah apa. Tuan-tuan, pada yang disebutkan Nabi, berikan amaran dan arahan kepadanya. Dia boleh berubah menjadi binatang seperti itu. Dikisahkan dalam satu kisah, saya tak ingat tuan-tuan nama tokohnya yang tepat, Maulana Al-Kandahlawi, kalau tak silap saya, ataupun Ad-Dihlawi, ulama daripada Pakistan ataupun India. Dikisahkan satu masa beliau jalan, tuan-tuan, nampak ular ataupun kala hitam, okey, yang membahayakan. Lalu beliau pun pukul, tok ketuk, mati. Bila berlaku itu, ternyata sebenarnya binatang hitam itu adalah jin. Apa berlaku tuan-tuan? Kematian dia tadi dikesan oleh saudara mara kawan karib dia. Jadi dia pun datang. Tengok, kena bunuh saudara kita. Panggillah segerombolan orang untuk datang tuntut bela kepada syekh ini. Buat laporan polis. Betul tuan-tuan, dia cerita betul. Disebutkan dalam kisah kitab tuan-tuan. Buat laporan polis. Polis dia lah, bukan polis kita. Tuan-tuan, polis dia. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Sekumpulan pihak berkuasa, bahasa kita lah tuan-tuan, datang kepada syekh tadi, tangkap ataupun angkat dia, bawa ke alam jin untuk dibicarakan. Ingat main-main ke tuan? Dia ada mahkamah tinggi juga. Mahkamah session pun ada mungkin. Mahkamah syariah pun ada juga. Agaknya lah tuan-tuan. Okay? Dan pernah berlaku kes culik manusia masuk ke dalam alam itu zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sebab itu ada hukum yang dibincangkan bagaimana seorang isteri yang suaminya dilarikan ke alam jin, hilang dalam tempoh bertahun-tahun. Adakah isterinya terfasah atau tidak? Faham tak? Itu hukum fiqah. Dibincangkan. Sebab pernah berlaku. Itu yang dibincangkan. Pernah berlaku. Tuan-tuan. Jadi ceritanya dia, syekh ni pun diangkat masuk ke dalam alam itu. Bila dimasuk, dibawalah dalam mahkamah perbicaraan. Jadi hakim pun tanya, kamu bunuh dia? Bahasanya macam tu. Saya tak ingat teks tepat dia tuan-tuan. Okey. Kamu bunuh dia? Ya. Mengapa kamu bunuh dia? Dia kata, saya membunuh dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Nabi SAW pernah bersabda, apabila melihat ular hitam sekian dan sekian, faqtuluh, maka bunuhlah ia. Hakim tak tahu, dipanggil ulama di kalangan mereka. Ni ulama? Ya. Dia kata, hadis yang disebutkan oleh manusia ni, betul tak betul? Tuan-tuan, mereka hidup ratus tahun, ribu tahun, betul tak? Di kalangan mereka mengatakan, saya hidup di zaman hadis itu diucapkan. Hadis itu benar disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, lepas balik semula ke alam asal. Cuba kalau kita yang kena tangkap. Hadis pun tak hafal. Tuan-tuan, kena tangkap reman lah kita dalam tu. Nampak tuan? Kalau kita yang kena tuan. Okey tuan. Okey, itu satu. Okey, itu kisah yang betul pernah berlaku. Dan tuan-tuan, kisah ini juga pernah berlaku dalam banyak zaman dan banyak kisah. Sehingga kan di zaman moden berlaku pengajian kitab, pengajian ilmu, fiqah khususnya berjalan di antara ulama dengan jin. Seorang tokoh ulama terkenal, tuan-tuan Google pun boleh jumpa, tapi dah meninggal lama dah, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Okey, di Mesir, nama dia Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ni tuan-tuan buat pengajian kitab, pengajian fiqah yang jadi anak murid duduk depan jin. Kalau dia duduk depan ni kosong. Ni yang kosong ni tuan-tuan ingat apa? Ni. Ingat apa? Kosong. Tapi dia syarah sama. Orang tanya soalan, orang yang tanya tak nampak. Tapi soalan datang, dia jawab. Soalan datang, jawab. Soalan-soalan tu dibukukan. Tuan-tuan boleh beli buku tu sekarang. Ada jual kat kedai buku. Soal jawab antara manusia dan jin dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maknanya apa? Hidup mereka macam kita. Dah. Yang kedua.
yang seterusnya. Tuan-tuan, cuma tuan-tuan kena ingat, walau bagaimanapun, Allah Ta'ala tetap menjadikan manusia adalah khalifah di atas muka bumi. Dan manusia itu kedudukannya lebih tinggi dan mulia daripada semua makhluk yang pernah Allah ciptakan. Manusia dan lembu, manusia lagi mulia. Manusia dan bulan, manusia lagi mulia. Manusia dan ikan, manusia lagi mulia. Manusia dan panda, manusia lagi mulia. Tuan-tuan, Allah sebut, bila Quran Allah sebut, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dan kami telah muliakan anak Adam. Anak Adam disebut. Anak Adam. Adam itu apa? Manusia. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Anak Adam kami muliakan. Kami jalankan di lautan dan di daratan. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Kami telah lebihkan anak Adam dengan semua makhluk dengan kelebihan-kelebihan. Oleh itu tuan-tuan ingat. Ingat makcik, ingat mak haji, ingat pak haji. Macam mana pun tuan-tuan kalau berhadapan dengan mereka, kita lebih mulia daripada mereka. Oleh itu, janganlah cakap, tok, nenek, cucu tumpang lalu. Kembanglah dia tuan-tuan. Asalnya tak ada apa-apa. Dah kita yang melutut, naiklah dia. Faham makcik? Jangan di rumah bunyi cicak. Cicak, alamak. Cik, takut. Bila kita macam tu, jadilah something. Jadi buat je. Kalau berani sikit, bagi amaran. Tapi kalau jangan gaduh, lagi baik jangan gaduh. Sebab kita disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan cari pasal dan jangan cari musuh. Jangan tambah musuh, jangan cari musuh. Wa idza laqitum fasbutu. Tapi kalau dah ada depan mata, teguhlah menghadapinya. Faham tak? Cari musuh jangan. Tapi kalau dah jumpa depan mata, teguh kerana kamu lebih kuat dan lebih mulia daripadanya. Ingat tuan-tuan. Okey? Ada Quran, ada